Assalamualaikum kepada semua. Saya Muhammad Syahrul Nizam bin Zainal, nombor matrik 282399, selaku Group Leader bagi tugasan Bursa Saham. Saya bersama kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang telah dipilih oleh kami, iaitu Syarikat Evanscon. Okey, kita mula kepada pengenalan. Evanscon Holding Berhad adalah sebuah syarikat yang berpusat di Malaysia yang beroperasi terutamanya di dalam sektor pembinaan. Mempunyai dua segmen perniagaan utama, iaitu segmen perkhidmatan pembinaan sokongan dan segmen pelaburan harta. Kita pergi kepada sejarah latar belakang syarikat Evanscon. Syarikat ini diasaskan oleh Datuk Pum Angkia. Datuk Pum Angkia memulakan perniagaan keluarga di Sun Kim Trading dan Engineering. Bersama dengan Encik Lin Sui Chai, mereka telah menggabungkan Evanscon Sdn Bhd pada tahun 1993 untuk mengembangkan perniagaan di dalam sektor pembinaan. Pada tahun 2010, syarikat ini telah berubah nama menjadi syarikat Evanscon Infra, dan dengan kebiasaan Datuk Pum yang terlibat di dalam bidang pembinaan lebih daripada 40 tahun, telah mendorong dan meningkatkan profil syarikat dari kontraktor kecil menjadi syarikat yang tersenarai di dalam syarikat utama. Kita pergi kepada misi dan visi. Evanscon berkomitmen untuk menegakkan visi, misi dan nilai-nilai teras untuk menjadi salah satu kontraktor perkhidmatan tanah dan kejuruteraan awam terkemuka di Malaysia yang mengkhususkan dalam kerja tanah pukal dan kerja infrastruktur utama. Dengan menggunakan pendekatan dinamik untuk memastikan kaedah pembinaan yang cekap dan inovatif, mereka yakin dapat mengejar peluang pertumbuhan dalam industri perkhidmatan tanah dan kejuruteraan awam. Visi syarikat ini adalah untuk menjadi kontraktor perkhidmatan tanah dan kejuruteraan awam yang terkemuka di Malaysia yang mengkhususkan diri di dalam kerja tanah pukal dan kerja-kerja infrastruktur utama. Misi syarikat ini pula ialah untuk diiktiraf sebagai penyedia perkhidmatan tanah dan kejuruteraan awam terulung di Malaysia, seperti yang dipamerkan dalam sumbangan yang mengagumkan terhadap pembangunan infrastruktur di dalam pembangunan negara. Produk dan servis syarikat. Produk merupakan apa sahaja yang ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian, pemilikan, perolehan dan penggunaan yang boleh memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Produk ini mempunyai sifat-sifat tertentu yang boleh dilihat, dirasa dan sebagainya. Ciri ini boleh diamati melalui warna, saiz, berat, jenama, pemukusan, reka bentuk dan tahap kualiti. Servis syarikat pula tidak mempunyai sifat yang nyata seperti fizikal. Servis berbeza-beza bergantung kepada bila, di mana dan bagaimana pemberi servis itu melakukannya. Pemasar perlu memastikan keseragaman servis yang ditawarkan, contohnya latihan pekerja, penambahbaikan berterusan bagi menjamin kualiti servis yang ditawarkan. Okey, saya akan memberi sambungan kepada rakan grup saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Fazira binti Ruslan. Kat sini saya nak bentangkan tentang produk dan servis yang dibuat oleh syarikat Evanscon lah. Okey, produk yang dikeluarkan oleh syarikat Evanscon adalah Setia Eco Hill, Setia Eco Garden, West Coast Expressway, Cyberjaya Flagship Zone, Lekas Highway dan Eco Majestic, Bukit Jalil National Sport Complex, Tropicana Aman dan agensi-agensi besar yang terlibat lah. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada servis. Servis yang dilakukan oleh Evanscon adalah membekalkan jentera berat, melandaikan bukit-bukit untuk membina platform membina bangunan. Seterusnya segala aktiviti untuk menyiapkan platform bangunan, pembinaan jalan serta jambatan, kelengkapan untuk penebangan pokok di dalam hutan, dan akhir sekali adalah pembinaan infrastruktur. Okey, seterusnya kita tengok pula pesaing untuk syarikat Evanscon adalah salah satunya syarikat Gamuda Berhad. Syarikat ini telah ditubuhkan pada 6 Oktober 1976. Syarikat ini juga tersenarai di pasaran utama Bursa Malaysia pada 10 Ogos 1992. Syarikat Gamuda Berhad ini telah beroperasi selama 40 tahun dalam industri pembinaan. Syarikat ini juga menerima anugerah Builder of the Year
dan juga anugerah kecemerlangan industri pembinaan Malaysia antarabangsa dan banyak lagi anugerah yang diperoleh oleh Gamuda Berhad ni. Jumlah pendapatan Gamuda Berhad pada tahun 2019 adalah sebanyak 7.181 bilion. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zairuddin bin Azizan. Saya ingin menyambung pembintangan yang sebelum ini. Antara pesaing Evan Kekon ialah IJM Corporation Berhad. Telah ditubuhkan pada tahun 1983. Memiliki pengalaman selama 40 tahun dalam industri pembinaan. Antara anugerah yang pernah diterima oleh syarikat ini ialah Most Valuable Brand Award Padan Construction and Builder of Choice in 2016. Selain itu, menerima award Highest Growth in Profit After Tax in Construction Sector in 2017. Turut menerima award Builder of the Year pada tahun 2016, 2015, 2002 dan 2001. Syarikat ini juga turut mempunyai pemodalan pasaran bernilai 66 juta dan jumlah aset 172 juta. Okey. Trend dan isu semasa yang dihadapi oleh syarikat Evan Kekon. Umum mengetahui Evan Kekon sekarang ini berjinak-jinak dengan teknologi solar dan turut bekerjasama dengan kerajaan dalam mengembangkan teknologi tersebut. Ia juga turut terlibat dengan projek menaik taraf prasarana pengangkutan awam seperti laluan rel Pantai Timur. Okey, seterusnya berkenaan isu-isu yang Evans Con terpaksa mereka hadapi sejak akhir ini. Kita sedia maklum sejak akhir ini isu penyebaran wabak COVID-19 menjadi isu hangat bagi para penggiat ekonomi kita. Ini kerana banyak syarikat yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 ini termasuk Evans Con itu sendiri. Dengan bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac 2020, aktiviti pembinaan terpaksa dihentikan untuk mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Hal ini kerana terjadi banyak kes yang dilaporkan terjadi di tapak pembinaan. Begitu pula setelah Perintah Kawalan Pergerakan ini ditarik balik pada 4 Mei 2020, berlaku pula perkara yang tidak diiringi seperti pelanggaran SOP di tempat kerja dan sebagainya. Hal ini terjadilah kepada kluster-kluster baru di kawasan tapak pembinaan, antaranya kluster matahari, kluster tapak bina laut dan kluster bina pemai. Okey, seterusnya setelah melakukan kajian kepada syarikat Evans Con Holding ini, saya dapati syarikat ini mempunyai banyak kekuatan untuk menjadi antara nama besar dalam industri pembinaan dalam negara kita ini. Antaranya adalah syarikat ini mempunyai jawatan kuasa lembaga yang sangat hebat. Kenapa saya katakan sangat hebat? Kerana ahli jawatan kuasanya dapat menarik pelabur luar dan juga dalam negara untuk mendapatkan projek-projek yang mereka bina. Seterusnya adalah struktur organisasi syarikat ini yang sangat teratur, yang membolehkan kerja-kerja dapat dilakukan dengan baik tanpa ada masalah dalaman yang sering berlaku kerana hubungan baik antara pekerja dan juga pihak atasan. Dan seterusnya, program latihan dan program yang dibentuk di dalam syarikat Evans Con ini untuk memastikan bahawa kekitangannya sentiasa dikemaskini dengan persekitaran teknologi yang berubah macam up to date dalam kompeten dalam industri sejajar dengan mencapai objektif penaikan kepunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuari Helmi Mensidi, nombor metrik 282447. Di bawah peringkat kelemahan, kepuasan pelanggan yang disifatkan berlainan menjadikan syarikat agar sukar untuk memenuhi setiap kepuasan pelanggan. Pelupusan hasil binaan juga yang terlalu banyak menjadikan persekitaran yang tidak sihat pada orang sekitar. Pemeriksaan pekerja tidak dibuat secara menyeluruh supaya dapat mengesan penyakit yang lebih berisiko seperti mana COVID-19 pada zaman sekarang. Kepelbagaian jantina, lelaki dan perempuan menjadikan pengeluaran tenaga kerja berbeza mengikut jantina. Penguasaan terhadap pekerja juga perlu dibuat dengan lebih teliti di tapak pembinaan supaya dapat mengelakkan dari kemalangan. Kita ke arah hala tuju masa depan Evans Con.
Evanscon ingin menjadi salah satu kontraktor perkhidmatan tanah dan kejuruteraan awam terkemuka di Malaysia yang mengkhususkan diri dalam kerja-kerja tanah pukal dan kerja-kerja infrastruktur utama. Menggunakan kaedah pendekatan yang dinamik untuk memastikan kaedah pembinaan yang cekap dan inovatif. Mereka juga yakin dengan kaedah ini dapat mengejar peluang pertumbuhan dalam industri perkhidmatan tanah dan kejuruteraan awam. Syarikat ini diiktiraf sebagai penyelia perkhidmatan kerja tanah dan kejuruteraan utama di Malaysia seperti yang tercermin dalam sumbangan luar syarikat terhadap pembangunan infrastruktur dan kemajuan negara. Dan Evanscon juga akan bekerjasama dengan lebih banyak syarikat supaya dapat perkukuhkan syarikat di industri pembinaan sama ada di dalam dan luar Malaysia. Kita tumpu kepada arah cadangan dan penambahan kebaikan syarikat, di mana cadangan yang diterangkan seperti berikut. Latihan asas kemahiran. Latihan asas kemahiran adalah sesebuah organisasi perlu memberi latihan kemahiran asas kepada pekerjanya kerana asas amat penting dalam meningkatkan produktiviti dan keberkesanan kekitangan selain meningkatkan keuntungan organisasi itu sendiri. Pergi kepada latihan berpasukan. Dari segi teknikal, ahli pasukan dikehendaki mempelajari pelbagai jenis dan bentuk kerja untuk meningkatkan kelenturan pasukan. Kemahiran antara seseorang berpasukan perlu pula tertumpu kepada kemahiran mendengar, penyelesaian konflik, pengaruh dan perundingan. Tindakan pasukan melihat kepada kepimpinan, pengurusan mesyuarat, peranan pasukan, objektif pasukan dan penyelesaian masalah. Pergi kepada latihan kepelbagaian. Latihan kepelbagaian perlu dijalankan kerana ia bertujuan untuk menyedarkan kekitangan terhalang tentang demografi yang berbeza antara mereka dan berlebihan yang boleh mereka dapat daripada kepelbagaian ini. Terdapat dua bentuk latihan kepelbagaian, iaitu latihan meningkatkan kesedaran dan latihan meningkatkan kemahiran bekerja dengan individu yang berbeza. Kurangkan masalah birokrasi. Krisis ini kebiasaannya menimbulkan masalah seperti tekanan dalaman, masalah komunikasi ataupun kelewatan melakukan sesuatu proses kerja atau aktiviti yang pasti akan memberi impak yang besar kepada kualiti perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan. Yang terakhir, luaskan hubungan. Organisasi di Malaysia perlu punya hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara luar supaya dapat memasuki pasaran antarabangsa dan dapat memberikan keuntungan yang lebih berlipat kali ganda. Terima kasih.